mesti ada engagement lah. Mesti ada libat urus yang jujur dan ikhlas. Sudi untuk mendengar dengan teliti. Bukan macam kata ajak-ajak ayam lah. Saya kadang-kadang sebab kita dulu di luar juga. Saya sebagai ahli parlimen biasa je, kita menilai ragam dan juga kerenah oleh menteri, timbalan menteri bila dengan NGO ataupun civil society group. Dan saya sendiri sebagai orang yang pernah terlibat dengan sebagai aktivis, saya faham pemikiran mereka. Ada setengah-setengah masa memang standard dia terlampau tinggi, dia terlampau ideal. Ada setengah tu dia faham realiti. Ada setengah tu dia faham realiti je, dia tak faham jangka masa panjang. Dia nak depan mata dia tu jalan, gugak. Esok cakap hari ni, besok jalan. Dia tak fikir yang jauh ni. So dia macam, kita faham, saya faham macam tu. Jadi bila dalam kementerian ini, antara perkara penting yang saya faham lah daripada kementerian ini melalui percakapan saya dengan orang lama kementerian, orang kuat kementerian yang lain. Dia kata, YB, NRES ni, kementerian ini, dia adalah dua agenda ataupun dua kumpulan penting yang perlu di engage ni, yang perlu dibincang, runding dengan mereka ni. Pertama ialah dengan civil society, badan bukan kerajaan, kumpulan pakar, termasuk academician, kumpulan-kumpulan think tank. Yang kedua adalah dengan industri. Yang ketiga tu baru pada rakyat lah. So bila saya dengar macam tu, saya rasa itu selari dengan apa yang Berhormat Menteri juga sebutkan sebelum-sebelum ini dengan kami lah. Dan saya setuju. Maksudnya kalau kita short sendiri, kita dalam gelembung kita sahaja, kita rasa kita dah bagi solution yang terbaik, kita selesai ni, tapi tak selari dengan gelembung yang lain ni. Maknanya memang sampai bila pun kita tak boleh mengisi kemahuan harapan rakyat ataupun grup perkumpulan-kumpulan ini, dan kita akan berada di awang-awangan lah. Kita rasa syok lah, kita dah capai buat ni buat itu. Saya rasa tahun ini kita akan jumpa sekali lagi lah untuk kita jadikan sebagai asas rundingan perbincangan untuk libat urus. Contohnya saya bagi, saya sejak masuk ni baru ada satu yang saya jumpa, tapi ini memang menarik sikit lah, walaupun dia tak ada kaitan secara langsung dengan NRES, tetapi ada bibit-bibit tu yang terkait. Saya berjumpa dengan grup Forum Kedaulatan Makanan Malaysia, kalau tahu. Ni kawan-kawan pesawah, petani kan. Maksudnya kalau kita lihat isu mereka, agenda mereka ni macam tak ada kaitan langsung dengan NRES, tapi rupanya ada, ya. Kalau kita tengok Forum Kedaulatan Makanan Malaysia ni, mereka ni nak memperjuangkan hak benih-benih, hak benih padi, benih tanaman, yang mana kalau di bawah satu platform UPOF dia panggil, ya. Saya tak ingat nama dia sebenar, dia panjang dia itu, tapi a variety of seeds lah, benih-benih ni, maka Malaysia perlu patuh kepada perkara-perkara di bawah UPOF. Dan oleh kerana itu, ada di kalangan pesawah petani yang ada benih-benih yang istimewa ni, tiba-tiba ada datang Mat Saleh dari luar, dia jumpa benih ni, dia claim benih tu dia punya, dia jadikan sebagai trademark dia lah. Dia kata saya jumpa, tapi sebenarnya kat sini, dekat Malaysia. So dia kata kat situ hilang kita punya kedaulatan. So dalam satu segi lah kan, hilang kedaulatan makanan kita tu bila kita terpaksa patuh kepada satu convention begini. Kalau nak kira ini semua bawah Kementerian Pertanian. Tak ada kaitan dengan NRES. Tapi ada satu undang-undang sebenarnya ataupun peraturan, iaitu disebut sebagai biokeselamatan yang di bawah NRES. Saya pun baru tahu. Jadi bila saya amati, saya kata ini kita nak kena tengok sikit lah. So masa jumpa dengan FKMM ni, saya pun pincah juga dengan pegawai undang-undang untuk NRES ini untuk teliti perkara ni. Dan kita bukan sebagai kementerian utama dalam hal ini, tapi kita kementerian terkait. So saya minta PUU untuk teliti dan kemudian kita bagi feedback direct kepada Kementerian Pertanian. Kalau kita ada hubungan dengan engagement dengan agensi, dengan NGO, mereka ni boleh bagi feedback yang mungkin kita terlepas pandang, dan saya rasa kita kena hormat lah. So macam mana hubungan sebelum ini kementerian ini dengan NGO yang lain, saya tak tahu, tetapi kehadapan ini saya rasa kita kena gunakan sepenuhnya lah panel-panel konsultasi tadi untuk kita ada hubungan baik dengan industri, juga dengan agensi ataupun dengan NGO.